Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan pada zaman dia menjadi Perdana Menteri, rasuah akan ditolak habis-habisan dan dasar-dasar yang melibatkan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan akan dihapuskan. Terbaru ini, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, daripada fail SPRM, dokumen bocor dibocorkan oleh SPRM di dalam tweet SPRM sendiri melalui satu dokumen yang baru diterima, diberikan tajuk sebagai fail mahkamah seleweng dana program dan guna dokumen palsu. Ketua UMNO bahagian Shah Alam didakwa. Wah, ini amat mengejutkan ini. Kerana telah menyeleweng dana program dan telah menyalahgunakan telah menggunakan dokumen yang palsu. Ketua UMNO bahagian Shah Alam iaitu Datuk Azhari Syari. Terkenal dia ni. Aku macam pernah dengar namanya. Datuk Azhari Syari mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 6 pertuduhan, termasuk salah guna harta yang berjumlah RM440,000 bagi satu program yang dinamakan Program Korban Perdana dan sumbangan pakaian bagi sekolah anak yatim serta menggunakan dokumen palsu pada 2010 hingga 2017 yang lalu. 7 tahun. Hakim Rozila Saleh menetapkan jaminan sebanyak RM80,000 dan sebutan semula pada kes pada 13 April depan. Yang menarik perhatian saya ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah kerana ini adalah satu program yang sangat-sangat bagus, iaitu program korban perdana. Yang saya nak hairan ini, sanggup juga manusia-manusia. Ada juga manusia-manusia yang menggunakan program yang bersifat spiritual seperti ini. Dan yang paling menarik perhatian saya dan saya terkejut sangat ialah kerana ini juga melibatkan sumbangan pakaian sekolah anak yatim. Jadi saya nak tanya, adakah dana yang digunakan oleh kes ini untuk pakaian sekolah anak yatim benar-benar diberikan kepada anak-anak yatim ini? Dan apa hukum hakamnya jika dana yang sepatutnya digunakan sebaik-baiknya untuk membantu mereka ini, iaitu anak-anak yatim ini, diseleweng, malah disalahguna, malah kalaulah wang itu tak sampai kepada anak-anak yatim ini, apa hukumnya bagi seorang yang mengguna wang itu dengan tidak bertanggungjawab? Pada hemat saya mungkin ini satu yang amat dahsyat, yang tidak patut berlaku. Dan secara kebetulan saja, agaknya kesian jugalah, secara kebetulan saja beliau adalah Ketua UMNO bahagian Shah Alam. Ketua UMNO bahagian Shah Alam. Guru saya pernah berkata dulu, hidup ini bagai teladan. Kalau kepalanya betul, anak-anak di bawahnya pun betul juga. Kalau kepalanya tak betul, anak-anak dia lagi tak betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi satu peribahasa. Kalau guru kencing berlari, anak murid kencing berlari berganti-ganti.
Secara kebetulan beliau adalah Ketua UMNO bahagian Shah Alam. Jadi kita berharap semoga yang di bawah-bawahnya taklah ada apa-apa melakukan apa-apa kesalahan. Jadi kita harap semoga ASPRM dapat menyiasat kes ini dengan teliti supaya tidak berulang lagi. Bayangkan 7 tahun dari 2010 sehingga 2017. Berapa banyak perkara yang boleh sebenarnya dilakukan. Berapa banyak perkara yang telah diseleweng. Kita jumpa lagi. Selamat pagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Semua manusia normal, semua yang memang berfikiran manusia biasa, dia akan tahu bila mana manusia itu pergi bercuti atau pergi buat kerja. Baru-baru ini Raja Petra ke Raja Kamarudin di dalam satu tweetnya dia kata begini. Jadi kamu boleh komen, dia ini manusia normal kah tak normal? Boleh tahu atau tidak mana yang pergi bekerja, mana yang pergi bercuti. Dia kata harga sayur melambung naik. PM10 sibuk bercuti di Turki dan sibuk cari 300 juta ringgit Malaysia dalam akaun bank bersatu. Apakah bendanya Raja Petra Kamarudin nih? Aduh, Raja Petra nih, dia nih seorang yang tak berani balik Malaysia. Dia nih seorang yang tak berguna kepada Malaysia. Tak berguna lagi suaranya kepada Malaysia. Tetapi dia suka sangat keluarkan benda-benda yang pelik-pelik. Benda yang paling pelik ialah dia kata PM10 sibuk bercuti di Turki. Saya nak tanya, adakah PM seperti PM10 ini? Yang mana dia pergi ke satu tempat ni kerana urusan kerja yang jauh pula tu, lepas tu balik Malaysia tak sampai berapa jam terus pergi parlimen, direct pergi ke parlimen. Tapi PM dulu macam mana? Lepas itu PM ke-10 dia tak pergi bercuti, dia pergi buat lawatan kerja. Dan saya nak tanyalah, apa yang apa yang Raja Petra Raja Kamarudin buat ni, saya nak tanya saja. Adakah Raja Petra bin Raja Kamarudin ini sudah fitnah PM10? Adakah dia sudah fitnah PM10, PMX ini? Dan untuk sibuk cari wang 300 dalam akaun bank bersatu itu, bukan dia yang sibuk. Apa bendanya nih? Bukan dia yang sibuk. Ada SPRM. Ada SPRM yang buat kerja. PM10 tak payah nak sibuk-sibuk buat kerja. Ada SPRM yang boleh buat kerja. Ada PDRM yang boleh buat kerja. Ada penyiasat yang boleh buat kerja. Oleh itu tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya nak beritahu bahawa PM10 dia tak akan buat apa-apa yang tak betul kalau tak ada benda yang tak betul. Masalahnya sekarang dia kena bertindak seperti yang dia war-warkan di dalam PRU15 yang lalu, iaitu melawan rasuah. Jadi mau tidak mau kena terimalah mereka-mereka yang berkenaan, kena terimalah bahawa kalau kamu memang ada ingat bahawa kamu ada terlibat di dalam sakau-sakau wang, di dalam rasuah, kena ambil maklum lah. Seperti kawan saya cakap, kalau tak ada masalah, tak ada buat apa-apa yang salah, nak takut apa? Kecuali kamu memang ada satu perkara yang kamu takut, memang satu perkara yang disembunyikan, barulah. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin mengecam kenyataan-kenyataan yang begini yang tak betul. Ini merosak betul-betul nama baik orang, terutamanya yang bersifat fitnah ini. PM10 tak sibuk bercuti.
dan dia tak sibuk cari 300 juta dalam akaun bank bersatu. Yang sibuk adalah SPRM, sebab itu kerja mereka. Tak perlulah dia nak sibuk-sibuk, tak perlu. Ada SPRM, ada PDRM yang boleh buat kerja. Nah, saya pikir Raja Petra bin Raja Kamarudin lebih baik balik Malaysia lah. Kita tengok siapa yang lebih berani. Kalau betul-betul Raja Petra bin Raja Kamarudin ini berani, baliklah Malaysia. Di Malaysia negara aman damai. Di Malaysia bagus. Yang paling bagus ialah dia dapat bekerja sama kepada pihak-pihak yang sedang mencari dia. Barulah kalau sampai di Malaysia nanti Raja Petra bin Raja Kamarudin dia tahu keadaan sebenar di Malaysia. Bukan hanya sekadar dengan cakap, bukan hanya sekadar dengar-dengar dalam berita kah, dalam internet kah, bukan. Tapi dia sendiri tahu apa keadaan di Malaysia. Apa pendapat kamu? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.